saya pun fikir-fikir, itulah terhadir pun kat cerita Pakul kan, kita mari pendahan sebab orang ini sebenarnya ramai lagi yang jahil lagi. Maksudlah saya pun tak adalah main ingat kan. Dulu adalah belajar saya sekolah agama dulu adalah belajar sikit kan. Lepas tu kita pun belajar dengan mengajar ni, kalau kita ilmu tak amal dia jadi lupa kan. Dulu belajar nak dulu aplikasi kan. jadi saya kata gitulah, dia fikir-fikir saja buka cerita kenapa pun tak tahu dia ada buat cerita kan. Dari bagi saya lebih more to education lah, lebih kepada pendedahan supaya masyarakat Melayu kita ni kan. Sebab saya ingat dulu tok guru saya masa saya sekolah tu, tok guru saya almarhum lah, Ustaz Jumuri, dia kata ikutkan, dia kata Faraid ni patut kalau KPM lah kan, kalau patutnya dia boleh jadikan subjek wajib dulu tu. Dia satu paper khas, macam orang kata Bahan SPM tu BM kena lulus, sejarah kena lulus, SMAC kena lulus, macam tu. Dia kena tu. Sebab dia kata benda ni sangat penting. Dia kena ada satu khas, subjek khas, paper khas. Dia jangan campur aduk dalam yang belajar tauhid dan akhlak tu. Saya sekolah agama dekat area Islam. Lepas tu sambung sekolah menengah di Perlis, sekolah agama juga. Tapi exposure Faraid tak ada langsung. Tapi kawan-kawan yang sekolah agama Johor kebanyakan ada exposure. Tapi sekolah rendah. Masih sekolah rendah. Lagi tinggi. Very far. Aplikasi tu terlalu jauh lah. Tapi dia orang ingat. Dia tahu perkataan nak sobah, benda-benda yang biasa dia dengar. Setuju. Maksudnya dia Faraid itu satu hal. Aplikasi Faraid itu lagi satu hal. Aplikasi. Jadi kat situ yang kalau macam ceramah-ceramah di masjid, saya terus teranglah cakap rasanya saya pernah cuba memohon untuk tauliah few years back, saya 5 tahun lepas. Kita masuk di 4 Selangor. Maknanya anda bawa jahit lah, Profesional. Yelah, Di 4 lah, yang paling bawah sekali lah. Ya. Untuk benda-benda yang cerita bukan bab agama. Yelah. Tapi masa sesi interview tu dia tanya soalan-soalan agama. Oh, really? Dia tanya siapa pelopor mazhab Syafi'i sebab dia nak tapis dari segi okey. apa dia masuk dari mana Wahabi ke apa. Jadi kita tak prepare bab tu. Jadi saya dan kawan saya tak lepas. Jadi patut plan tak lagi masuk semula kan. Do a lot more research lah dari segi agama semua. Kita pun kan dan sampai sudah lah, lepas tu tak pergi dah. Lepas tu ada bawah tim saya seorang, dia mengaji Faraid, dia apply Selangor tak lepas, dia apply Negeri Sembilan lepas. Oh, Negeri Sembilan lepas. So sekarang dia tengah nak gunakan tauliah Negeri Sembilan tu masuk balik ke Selangor. Tapi dia fokus lah, dia banyak lebih kepada fokus Faraid lah. Memang Faraid dia boleh pergi lebih dalam lah. Tapi introduction kita kepada awam dari sudut masjid adalah kuliah. Jadi masa tentang Faraid ni ada kita belajar. In fact masa saya pergi Bali tu, kita punya panel syariah Ustaz Zamrul dia adalah pengkuliah tetap apabila bercerita tentang Faraid itu. Yang kita bawa lagi satu adalah aplikasi. So kita adalah orang yang menghubungkan, okay, kalau cerita Faraid sampai berapa-berapa siapa dapat. So last kali kita tanya, okay, Ustaz saya nak macam mana? Kat situ dah Ustaz pun tadi Ustaz pun tak tahu nama dia. Dari start lah tu kan. Jadi kita masuk dari sudut aplikasi. Terus kita tidaklah bercerita tentang tak mana-mana hukum dan sebagainya. Kita menyentuh tentang apakah norma pelaksanaan di Malaysia, dan kita tengok dari segi konteks perundangan dan know how nak buat macam mana tu kita bantu. Apa fungsi wasiat, bila masa nak guna wasiat, dalam Islam ni ada pendekatan instrumen lain, hibah apa semua, macam mana guna hibah, apa pula status. Sebab ada juga orang kata ragu-ragu, hibah ni melarikan diri daripada Faraid ke? Berdosa ke macam mana kan? Jadi kita jawab soalan-soalan yang macam tu. Jadi sebenarnya sekarang pun even without taliah, ada masjid yang faham, dia tak kisah pun, dia okey. Tapi ada yang masjid yang agak sensitif, jadi dia tak bertanya lah. Itu pernah kita dapat nak buat kuliah di Masjid Al-Ghufran, Taman Tun. Kuliah sebelum Jumaat. Oh, sebelum Jumaat. Lagi ramai. Jam 11 kira kan. Boleh ada tak? Sebab itu sensitif kan.
kawasan elit. Lepas tu kemudian ramai dia tak, dia kata dia tak rasa ni lah, tak boleh benarkan. Boleh ada uha pun tak masalah. So ni saya share dengan Ustaz, maksudnya more or less kita punya content lah. Dia approach dia sedikit berbeza bila kita masuk dalam masjid. Prinsipal pertama yang kita pegang adalah kita tidak fokus kepada menjual lah. Maksudnya menjual harga berapa semua. Kita lebih kepada konsep. Dan sebab itu pun faham lah saya di masjid masuk tiba-tiba duduk bercerita harga pula, jadi tak aneh sangat. Dia lebih santai. Dan sebenarnya dalam tim kami kat masa shop pun ada je guna tajuk-tajuk yang macam harta itu barakah atau fitnah. Kalau tajuk garang sikit, harta pusaka atau puaka. Dia macam kecil. Tapi konten dia ni sikit lah. So ini kita punya basic konsep lah. Maksudnya kita akan ulas dari sudut harta terbeku hari ni. Kalau ikut listen sudah mencecah 90 bilion Ustaz. Yang mengisaukan kita adalah 90% ni US lah. Betul lah 90%. So kat mana silapnya? Dan dalam satu sesi yang saya ikuti dengan masa tu UIA ada buat. So dia panggil international. So dia kata sebenarnya nilai pusaka terbeku kat Malaysia ni, even 90 bilion ni adalah sebenarnya understatement. Nilai yang tidak yang rendah. Sebab apa? Bila kita pergi balik, kita tengok figure dia datang daripada mana? Yang naik ni kan. Ini sebenarnya dia ambil dekat pejabat tanah ni Ustaz. Dia tak campur lagi duit yang terbeku dekat jabatan wang tak dituntut. Duit Feltra yang ada dekat Feltra yang dipegang di sana di sini, dia tak campur lagi. Sebab kat situ paling mudah sekali dia tengok dari segi harta nak contoh macam kaya. Tapi betul orang tanya macam mana boleh naik cepat sangat 2 tahun naik. Sebab harta yang sedia ada, macam nilai rumah kita tahun ni value dia 500 ribu, tahun depan market choose naik 100 ribu. So harta terbeku pun naik. So macam tu kan. So kita ulas kat situ. Ni kita tunjuklah untuk zakat yang tak dapat dikutip. Ini kenyataan 90% adalah hartanah. So ini sedikit tentang perniagaan. Lepas tu kita tunjuk bahawa kalau sebab selalunya orang akan ingat ni cerita orang ada harta je. Ini kita ulas untuk tarik balik interest pendengar kita bahawa sebenarnya isu-isu kecil, motor pusaka, motor buruk, periuk belanga pun jadi masalah. Ini kes-kes yang macam tu. So ni contoh-contoh kes lah. Ini adik-beradik mati kat Penang hentak pakai fire extinguisher. Ini di Seremban dah tukar nama. Dia fikir-fikir mudah-mudah tukar nama dulu lah. Tiba-tiba anak dia jual. Atas tanah tu ada rumah dia. Dengan dia kena keluar. Jadi maksudnya kaedah tu jangan main simple-simple buat je. Ada benda yang kita kena fikir. Dulu ada arwah dah, seorang peguam hartanah. Dia popularkan macam tu lah. Dia cakap bila dia kata hibah ni, dia faham dari sudut civil kan. Civil ni maknanya bila dia kena proceed tukar nama. Jadi bila ada makcik tu kata, habis nanti kalau anak saya jual lah, makcik kalau hibah jangan fikir-fikir dah abang ni. Itu rezeki dia. Tapi insyaAllah kalau dia ikut kaedah syarak, sebenarnya benda tu boleh diatasi lah. Dan macam ni Rauf ni harta tak banyak, 1 bilion. Waris 24 orang, tapi isteri ada 4. Ada berlaku pertikaian dari segi ada anak. Ni di Seremban. Saya kecil. Ini bisnes. Dan ini Tan Sri Nasaruddin. Ini kita sekolah pula lah. Ini semua yang keluar paper bila tunjuk ni kan. So contoh-contoh yang ni kan. Ini Raja Noncik, kes bisnes. Saham syarikat ditukar nama. Ini kes kematian serentak, mak ayah meninggal di motor, so anak-anak. So kita cuba highlight kes-kes yang biasa berlaku lah kan. Untuk kita reflect diri kita pun tak tahu macam mana keadaannya kan. Mungkin boleh jadi macam tu kan. Jadi sebab tu orang kata faraid ni kena lelaki perempuan, ada anak lelaki perempuan kan. Ni kes ni kita ada buat usaha sama dengan rumah orang tua-tua di Beranang. InsyaAllah kalau komuniti Sungai Merak nak menyantuni pun boleh. Kita boleh hubungkan. Pakcik ni dia ada bisnes Petronas Station. Nilai lebih kurang 4 million kan. Dia ada 7 orang anak, dia lepaskan kepada anak dia. Tapi after dia selesaikan tu, years forward dia berkahwin. Jadi ada isu bila dia berkahwin semula ni anak-anak tak setuju apa semua.
Tapi tak setuju tu di tahap yang sampai anak ni tadi duduk di rumah orang tua dan meninggal di rumah orang tua beranak. Bapak Dah tak ada dah. Tak ada. Oh, Dia satu tahap diceritakan dalam kongsian tu, dia berhenti nak isi minyak dekat stesen minyak dia tu. Tunggu clearance kan, Bangla cakap bos belum bagi clearance. Dia duduk situ tunggu sampai sejam lebih. Anak dia tak bagi. Allah. Sampai macam tu kan. So itulah. Dan ini kes ni Myvi kan. Di Highway Duke, Pajero yang dilanggar Ya, dengan ya. Myvi kan. Ni anak buah dia. So berlaku pertikaian antara pakcik-makcik lah berkaitan tentang isu duit dan sebagainya. Sebab tu sebenarnya sebab tu kita umpamakan dari sudut apa yang berlaku ni adalah kesan-kesan. Jadilah kaedah yang terbaik dia adalah dengan pemilik tu membuat tindakan masa hidup. Sebab cerita-cerita ni semuanya kalau kita buat sesuatu masa hidup, ada benda yang kita boleh atasi. Dokumen yang kita sediakan, kadang-kadang orang tak tahu harga dokumen tu nilai RM300 je, tapi dia boleh solve isu-isu yang macam ni. Kan? Tapi sebab tak tahu, semua rasa tak apalah. Biarlah. Tak rasa penting. Tak rasa itulah. penting katanya. Ini arwah Tan Sri JJ. Ya, ya. Tu Lilian. Ini arwah abang. Ini kes yang terkini lah. So bila kita tengok dekat mana kelompongan kemungkinan pertambahan harta ni, kita tengok dekat dua tempat KWSP ada 10.9 juta akaun yang mencarut yang tidak ada penama. Penamaan nomination ada simple je, pergi KL letak je penama. Tak nama je. Bila berlaku kematian, penama ni boleh pergi keluarkan Ya, walaupun ya, ya. bukan dia punya. Ya. Duit tu takkan beku. Kalau Betul. tak, kau tak ada penama bos. Kena buat surat kuasa. Tak rasa. Tu yang gaduh tak dapat surat kuasa tu, surat yang kuasa tak lepas. tak lepas, Semua ni lock. pun beku Lock. lah. Hmm. Okey, faham. So kita guna indikator satu KWSP. Tapi KWSP kita kata fair lah. Dia ada orang Islam bukan Islam. So how do we shoot? Kita pergi kepada tabung haji. Tabung haji ada 5.6 juta akaun. Nilai simpanan akaun 27 bilion. Itu pun sama, tak ada penama. Tak penama. Ini tak ada akaun yang penama. tidak ada penama sahaja. Dia tak ada penama, then dia nak ambil kuasa ahli keluarga tu tak. Dia bila maksudnya untuk akaun-akaun ni kalau berlaku kematian, permohonan untuk pengeluaran dia kena melalui surat kuasa lah. Kena ada balik start berstatus dekat sekali, situ, faham. kena buat Salah. proses online, kena dapat kan. Dia nak yang adik-beradik tu lah yang dia. Jadi kat situ sebenarnya tak refund bila kita nak menguruskan ini. Dia perlu kepada Tak dokumen tekan. waris. Ya. Ikut apa ni akta undang-undang yang kita ni perkara 9 orang Islam perlu melalui kan, termasuklah hal pusaka. Jadi bila sebut tak refund waris tu siapa? Waris tu rujuk kepada siapa waris faraid. Macam kes satu kematian di Bangi, ada call saya, tuan, saya anak angkat, arwah ada seorang anak perempuan, seorang isteri, mak ayah dah tak ada adik-beradik 11 orang. Jadi bila nak urus, setakat nak urus saja, nak dapatkan surat kuasa, kesemuanya perlu terlibat. Betul. 11 orang. Jadi itu yang jadi difficult. Jumpa pakcik kan, pakcik nak minta IC. Kenapa minta IC pakcik? Nak uruskan persatuan arwah. Oh, pakcik pun terlibat. Soalan kedua, berapa bahagia pakcik? Itu nak jawab betul ke nak jawab tak betul? Kan? Jawab Mula betul pun nampak salah. duit. Jawab tak betul pun salah. Kan? Tapi Ustaz ni dia pernah uruskan sampai mahkamah tinggi lagi lah, memahami flow dia. Jadi kat situ saya biasa dalam ceramah saya akan tanya, siapa yang kat sini kalau tuan-tuan mewarisi lah tiba-tiba dia beritahu bahagian pakcik RM1,000 yang lepaskan bahagian. Kita boleh kata 3/4 dewan ataupun apa ni 3/4 keseluruhan tu akan angkat tangan apa. Saya naikkan RM10,000 dah dengan separuh Ustaz. Saya naik RM1,000 dah ada tangan dah. Oh, tanya kalau RM100,000 ada tak yang nak Tak lepas? ada tangan dah. Dah naik dah tangan. Kalau RM1,000 lepas. Okey. Apa lagi dunia bagi RM10,000 separuh kan. Juga ni kan. RM100,000 dah tak ada tangan. Semua jenis. Dah tanya dah. Tapi realiti lah. RM100,000 tu cash ke? Tanya diri kita. Saya bukan RM100,000 saya gagal lah. Ada bahagian lah, walaupun 10% dia tak kisah berapa persen lah, berapa nisbah kan. So kat sini lah kita punya contoh lah. Oh, dekat sini pun dah besar lah dia punya scope. Potensi dia nampak in billion lah. Memang. So Dan maksudnya that's why dia akan berkembang naik. betul. Masa PKP kita ada 4,000 lebih yang status anak-anak di sekolah yang bertukar status anak yatim ataupun anak yatim piatu.
Maksudnya kalau kita andaikan itu dengan katalah kematian baru kan, 4,000 new death. Kalau seorang kita kata busuk-busuk ada 500,000 kali je, berapa dah? Simple je, macam simple math je dah. Macam Yalah. Tak nampak dah solution dia dekat mana di situ. tanah setakat ni yang kita tahu ada lebih kurang 1 juta geran lah yang atas nama Semati. Lepas tu kita gunakan akronim STOP ni kita dapat daripada Profesor Inayah Yaakob. Masa tu dia di USIM, dia buat kajian kenapa harta terbeku. So kita akan kongsikan yang ni lah. Yang Ustaz saya pergi laju-laju lah. Tak apa. Mana? STOP sikap ni O ni adalah operasi serata dan P. Lepas tu kita akan ceritalah hakikat 3 kunci yang perlu kita buka. Maknanya bila berlaku kematian, masih hidup, dia kena ada IC, dia kena ada thumbprint untuk dapat keluar duit. Ni masih hidup Ustaz Ni hidup. pergi bank, beli dia meninggal. Dan undang-undang yang sama yang block supaya pusaka tu tak boleh simply diambil Ya. Boleh. dia mudah. Contoh macam isteri lah pergi bank, suami saya dah meninggal, baru sudah mati. Ingat bank mudah-mudah nak bagi. Tak. Bank cakap tadi baru je ada seorang datang cakap isteri juga. Sudah. Tak ada dah kan. Jadi bank nak dengar siapa? Sebab tu dia perlukan kepada rasional surat kuasa tu. Jadi ada 3 kunci lah yang kita punya perkongsian Ustaz, kita lebih kepada practicality, apa yang perlu buat. Kita buat, okey, ada 3 kunci yang perlu kita buka dan apa tindakan yang kita perlu buat. Kunci yang pertama ni dapat surat kuasa lah, ada 3 tempat macam Ustaz tadi urus di Mahkamah Tinggi tu. Jadi Mahkamah Tinggi ni because ada lawyer, jadi kita instruct dia je. Yang penting bayar je lah. Dia duit ya. Yang tu je lah. Ada. Di pejabat pusaka kecil bawah 2 juta, kita boleh buat sendiri, tapi kita lah kena ada kemahiran tu. Yang kat sini saya jumpa kos tak tinggi, tapi bila dia gagal nak duduk, nak dapat persetujuan waris semua, keseluruhan harta belok. So walaupun fee dia di pejabat pusaka kecil 0.2%, kalau 2 juta maknanya baru 4,000. Tak ada mahal lah. So lepas tu ada amanah raya lah, saya rasa. So ketiga-tiga ni perlukan kepada 3 perkara: kepakaran, peruntukan kewangan, wasiat. Ini sangat penting sebab orang kita ramai berpandangan bahawa aku mati besok menang orang aku. Duit aku ada dalam bank. Dia tak tahu yang semuanya blok. Belok. Nak boleh tersentuh tu Nama dia kan. kena kunci dulu kan. Jadi kita kena pecahkan ruyung yang pertama tu bahawa benda ni bukan percuma. Betul. So kalau kita tengok kepada akta probate, dia sebut kalau macam kes Ustaz gunakan lawyer, kalau ikut peruntukan akta, lawyer boleh charge up to 5% daripada keseluruhan nilai pusaka. Kalau Ustaz ingat lagi lah, itu aja Ustaz kena berapa? Nilai pusaka arwah dengan berapa yang kena bayar lawyer, ingat? Anggaran ada yang ikut scale, ada yang tak ikut scale. Apa ni kena. Nama dah saya uruskan tu. 2000 orang ni kan 2013 tu saya settlekan dalam tahun Tahun yang sama. sama. Saya cepat, saya tu buat. Saya tak tunggu. Mahkamah Tinggi cepat. Mahkamah Tinggi memang cepat. Bayar je lah. Ya. Apa ya? Kalau Ustaz tak ingat kesakitan cubitan bayar tu, maknanya muka tak tinggi lah dia cakap. Kalau tinggi mesti ingat kan. Tapi nak kata tinggi sangat tak lah. Duit Ustaz banyak je tu. Rasa banyak tu. Kalau kita bayar kan. Minta RM10,000 macam RM100. Bila tahun yang sama pula jatuh pula semua kan. Itulah tak macam. Ada. Sebab kalau 5% pun, kalau turun lagi 95% tu, jadi tak ada apa-apa dah. Jadi tak rasa. biasanya kita tengok dari segi kita nak pemilik harta tu benar-benar faham lah 5% tu berapa kan. Sebab kalau orang tu million, you're talking about 100,000. Kadang-kadang kat Sungai Merak tu sebab lokasi ni kan, si baik dan maintain nama Sungai Merak. Kalau dia buat Bangi 2 ke Bangi 3 lagi melambung lagi lah. tak pasal-pasal rumah tu jadi daripada sejuta je, sejuta setengah je kan. 2 juta kan. Kalau 2 million, 5% kat 100,000. Jadi waris-waris ada tak? Kalau cerita waris-waris pula bawah umur kan. RM100,000 sekolah tu, lagi. RM100,000 tu upfront untuk lawyer Depend. Kadang waris ke after lawyer akan minta by stages. by stages. Dia nak file kan, dia minta File stage. RM10,000 Bila masuk kan. bicara, dia masuk. Maknanya lawyer punya fee ni, katalah kita kata proses tu cepat 2 bulan settle, by end of the 2 months dia kena bayar semua. Nak dapatkan order sebab dia akan trade off dengan dia punya perintah. Dia tak bayar, dia pegang. Faham. Dibayar Ikat situ. Saya dia charge 25% Sah. Oh ya. 25.
25. Beres. Dah lepas yang ni baru kita pergi kepada coaching takbiran. Maknanya urusan mentadbir tu perlu dilaksanakan juga. Ya. Macam ustaz lah. Dia dapat surat kuasa tu kena pergi bank pula. Tak berhenti Dapat tanah semua. Pusing lagi, habis cuti tahun tu. Nasib baik ada orang sanggup korbankan cuti. Saya memang So far dengan adik-adik semua okey lah. okey. Sebab alhamdulillah lah, saya adik-adik tak ramai, 3 orang je. Tu bayangkan dalam keadaan macam tu kan. Kalau kita bayangkan lah, saya percaya proses tu pun dia bukan susah tapi dia renyah. Ya, betul. Tapi kalau dalam keadaan tu, kalau tiba-tiba ada yang berbunyi kan, mesti panas. Saya nak pesan, saya anak nombor 2, saya tengah lah kan. Abang saya tadi. Saya cakap awal-awal sebelum nak buka apa-apa cerita ni kan. Dia kata, lepas ni jangan ada tak nak lah. Kalau kita nak boleh nak cepat kan. Nak cepat, siangkan arwah ayah kan. Kata, Jangan nak macam-macam. Jangan macam-macam lah kata. Asal ni dah cukup kita anggap ni kita keadilan tu, nak adil tu maksudnya adil tu pada hak dia kan. Betul. Pada hak dia. Keadil ni kita tak boleh faham. Macam kita sama kata. Ya betul. Sama kata tak boleh. Itu. Jadi abang saya pun dia akui dia pun tak pandai nak urus ni kan. Kata. Lepas tu Ini sama rata bertiga ke ataupun ikut Farid? ikut hari. Lepas tu kata, lepas saya dah urus. Betul kata saya cerita apa tu. Cuti saya tahun tu habis. Tak ambil lain cuti lagi. Perkara-perkara ni dalam Berapa banyak urusan. tak diambil kira. Kadang-kadang True story. Waris akan berbunyi, kenapa kau lebih? Dia tak tahu yang awak ni berkorban, cuti, naik turun. Sama macam kita ni pula kerja-kerja kan. Tak senang lah cuti nanti kan. Kita. Lepas tu lah. Mak saya nampak lah benda tu. Mak saya pun kata, lebih lah dia bagi saya angah kan. Kata, bagilah lebih sikit. Dia kata, macam dah dapat kan. Kata, tak payahlah. Kata, dah semua dapat kan. Kata, dapat hak masing-masing. Tapi itulah, dia kata, belajar makan-makan tu pulang lah kan. Kata, tapi saya kata, saya sebab niat saya satu je. Saya nak arwah ayah saya tenang di sana. Sebab gini ni saya sembang dengan jemaah saya tu. Ada dia kata ayah dia dah meninggal 6 tahun. 8 tahun. Dia kata saya ceritalah saya dah buat kan. Sebab dia perasan saya kadang lambat tak pergi masjid dah berapa hari kan. Sebab kadang kita penat kan kata. Lepas tu ustaz gimana kata. Saya uruskan ni kita harta arwah ni kata. Dah selesai lah. Alhamdulillah lah selesai lah kata. Cepatnya Ustaz buat kata. Saya arwah ayah saya dah meninggal masa tu dia kata 8 tahun dah. Tak buat lagi. Itu masa tu. Tak lantik pentadbir pun tak lantik lagi. 2013 masa tu dah. Pentadbir pun tak lantik dah berapa Bila lapis kat sini tu. pun dah 10 tahun dah. 10 tahun dah kan. Tambah lagi. Tapi ramai tak? Bila saya kita tak pernah lah cerita pasal ni kan. Bila dah buka dia tanya saya cerita lah. Buat kat mana? Saya sebut lah mahkamah tinggi apa semua. Saya cerita lah sikit-sikit kan. Satu dah dapat kuasa apa semua ni gerak sini. Ustaz pun kata, yelah kita nak cepat kita kena ni lah kata. Kan betul tak? Hidup tanah Sepang lah pergi sini pergi bank. Arwah ni macam-macam lah ada simpan ni kan. Harta alih tak alih lah. Lagi banyak harta arwah, lagi banyak tempat yang kena pergi. Lepas tu kata tu dia kata dia kagum lah kat saya. Dia kata saya buat dari kurang setahun lah. Setahun lebih sikit lah. Kata saya tak buat lagi Ustaz. Haji kena buat lagi kita. Kata Masa Haji meninggal dah berapa lama? Ada dilapisan pula dia pun dia kata kena buat lagi kita. Itulah saya bila saya terfikir benda-benda gini kan. Kita rasa macam satu fardu kifayah kat saya betul, lah. Betul. Untuk beri penerangan kat dia orang kan. Saya rasa itu dia ada orang yang haji tu jumpa saya rasa ada lagi. Yang baik kita je. Yang tak nak ni saya rasa dia situasi dia lebih kurang sama macam kampung Subang. Semua dia banyak tanah. Banyak tanah. Share banyak nama. Betul. Bila tak diuruskan first second layer tu dah jadi Dia berserabut. jadi serabut kan. Lepas tu tak 10 pula tu yang ni ada berada. So settle situ baru sebenarnya pergi ke bidang kuasa mahkamah syariah tentang pembahagian. Kalau tengok pada step tadi tu, orang biasa duk cerita sini dah. Tapi yang awal kan. Yang awal tu nak kena ambil cuti pergi. Ya betul. Sampai setahun lebih Ustaz. Baru boleh sampai Ni pembahagian. So ni maksud kalau orang tak ada perancangan macam ni lah agihan dia. Jadi lepas ini barulah settle, barulah sampai kepada waris-waris.
baru sampai. So itu step-step dia lah. Lepas tu P yang orang tak perasan lagi satu, peruntukan kos STOP, kenapa terbeku tu kan, orang tak ada duit. Yalah. Benda ni terlepas pandang. Ya. Ini contoh-contoh lah. Lepas tu kita masuk kepada kaedah penyelesaian, kita share tentang FAST. FAST ni yang nanti kita akan bantu. Kita akan bagi borang untuk buat apa tu? Sijil faraid, mock up sijil faraid secara percuma. Lepas tu analisa asset. Yang ni kalau kata ustaz kata nak buat siri, yang ni kita boleh buat. Kita macam cleaning lah. Satu hari tu datang praktikal, kita bawa borang tu tolong isikan. Borang-borang ni semua asset listing adalah wajib untuk setiap orang ada. Jadi macam apa yang berlaku dengan ustaz dengan ayah tu, meninggal je, waris tengok dia dah tahu dah, oh, ayah aku ada ni, nombor akaun bank ada nombor rujukan, ni ada nombor akaun. Jadi dia tinggal okey, macam mana aku nak urus. Dia tahu reference. Sekarang ni reference pun tak ada. Nak pergi mana? Tak tahu ada tak ada. Pejabat tanah Sepang, ni sana, ni satu. Tu yang dapat dikesan, yang tak dapat dikesan satu-satu lah. Jadi kita boleh buat dalam bentuk klinik lah. Faraid. Yang ni kita memang kaedah penyelesaian kita memang wajib lah semua orang kena kenal lebih kurang siapa waris yang terlibat. Sebab daripada situ dia boleh dapat gambaran kesukaran atau kemudahan proses. Bayangkan kalau kita sebut hari ni ada isteri-isteri yang bukan dalam kategori menantu pilihan. Isteri-isteri Ustaz? Ustaz macam lama benda. Saya faham betul kan. Dia tak register tu sebab dia tak kenal kan. Sebab tu tak dua lagi. Dah dua lah. Yang berkenaan dia cepat je. Test lagi, test. Isteri tak ada isteri pun dah setahun setengah. Bukan menentu pilihan. Lepas tu apa-apa lah isu dalam keluarga, kadang bukan semua ngam kan. Itu akan menentukan kan? Jadi kalau masa tu macam mana dapat kerjasama. Jadi kalau kita tengok macam tu, kita dah tahu lah apa dokumen yang perlu disediakan. Perlu tak macam ustaz dengan adik-beradik faraid tak ada isu kan. Ada orang faraid pun boleh bergaduh. Dah kata lah faraid kan gaduh. Padahal ada hukum Tetap Quran Quran. Faraid tu kita jalan terakhir kan. Ni kita bagi contoh macam mana pagihan tu berlaku. Ini kes anak lelaki seorang, anak perempuan seorang kan. Adalah contoh kiraan dia apa semua. So daripada statistik yang kita dapat daripada pejabat tanah, daripada 20 kes pusaka, hanya 2 yang setuju untuk bermuafakat. Maksudnya sama ada nak faraid ke bahagi sama rata, hanya 2 je Daripada 20. daripada 20. Maknanya 10%. 1 daripada 9. Maksudnya dekat faraid pun orang argue juga. Maksudnya dekat faraid, dia kalau diberi pilihan, 9 akan pilih faraid, jalan terakhir. So kalau kita wishful, thought kita mengatakan tak apa, kita orang adik-beradik okey, bagi sama rata lah. Yang perempuan kan nak dapat banyak sikit. Ni hakikatnya ni saya banyak lah pengalaman ni. Maksudnya kes faraid bergaduh, kes saya buat briefing nak bagi suruh lepaskan bahagian kan, tak lepaskan. Kes duduk je, saya dah present, mak cakap macam ni, kakak long cakap macam ni, duduk sebelah adik lelaki, dia kata, tapi saya tanya tuan, hukum Allah dengan hukum manusia mana yang boleh? Dekat sini yang lelaki tu memang hukum Allah lah. Macam dia lebih Ada. kita nak jawab pun tadi. Ya betul. Macam tengok pandai pula kau hukum sekarang. Time tu pandai ni. Dia hukum dengan tanggungjawab Jadi senarai aset dan keperluan kan. Jadi sini yang kita buat asset listing ni, kadang-kadang ada orang ada rezeki beli rumah untuk anak lah, walaupun nama dia. Jadi kita nak identify benda-benda ni tu, supaya kalau betul tujuan itu, jadi kita boleh buat satu dokumen hibah. Mak tadi memang betul-betul bagi rumah tu pada anak. Jadi tak adalah dia cerita. Sebab bila dia tak cerita, semua Jadi dia macam tak pusaka ada lah. apa. Dia jadi pusaka Dia dalam rumah pusaka. tu kan. Tak adalah tujuan wisdom dia tadi tu. Dia nak buat apa, tak adalah. Warga-warga Sungai Merak pula Tanah belambak. Tanah banyak. Jadi solusi dia kita kongsikan. Kalau kita tengok macam ini, kita orang suka perumpamakan dia macam kita tengok rumah daripada atas lah. Proses yang pertama tadi adalah pintu pagar pertama. Yalah. Awak nak masuk rumah kena lah buka pintu itu dulu. Ikut step dia. Dia maknanya by flow. Bukannya boleh terkejar je masuk bilik. Masuk Jadi buka pintu tu, buka pintu rumahnya. Lepas tu dekat bilik-bilik ni bahagian faraid. So sama ada kita biarkan master bedroom tu orang ni punya, isteri kita dapat toilet atau dapur, ataupun kita nak ubah kata ni aku punya rumah dekat isteri lah.
macam mana. Itulah formula resolusi ni. Steven tengah ni tak beran yang ustaz berlari ke sana sini pejabat tanah semua, capital kan, semua bank apa semua. Ngangguk lebih tu. Ya betul. Setahun setengah. Saya dah rasai Dia punya memori tu kembali. Memori kembali. Memori kembali. Kejap. Dah tahu dia ayah. Sana sini. Kejap sini ditendang-tendang macam bola lah. Awak Sekali pergi bukan tunggu dapat. Datang balik. Kali-kali. Kami perlu ni. Lepas tu makan syariah. Inilah kalau hibah apa semua kat sini lah. Ini solusi kita lah macam mana kita buat. So ni kita kongsi sikit. Yang ini mungkin saya hide kot. Kaedah penyelesaian tu sebab dia lebih kepada kita punya produk. So yang tu kita akan buat masa one to one. Siapa yang nak Siapa nak lah. solution. Kita cerita dengan dia, baru kita orang tak tahu so apa yang perlu saya buat. Macam mana pilihan di WhatsApp shop. Dia yang cerita. So ni kita terus kepada 12 golongan yang kritikal lah. Satu dari sudut harta yang dimiliki. Satu lagi kita tengok sekali lalu dari sudut faraid dia, mungkin dia akan ada syabaran. Orang yang beli rumah secara bersama, orang yang ada anak perempuan saja, orang yang ada anak angkat, orang yang pasangan tak ada anak, orang yang berisuan isteri. Ini isu panas kan. Bahaya je dia. Golongan yang masih ada mak ayah sebab mereka mewarisi, individu yang tidak berkahwin, pasangan yang ada anak lelaki, anak perempuan yang ni kalau mak ayah tu dia nak bagi sama rata lah. Lepas tu anak OKU. Ini orang masjid suka lah, perkahwinan semula. Ini kahwin isteri muda pula, lagi muda pada anak. Lagi muda daripada anak. Anak bongsu lah tu. Lagi muda. Kalau yang K macam ni mungkin dia tak lepak lah pagi ke mana. Habis malam balik tu. Handphone pun terus. Balik tu. Laju ke? Ini nak masuk. Belum ni elok. Lepak ngetek. Itu jemaah haji umrah. Lepas tu yang last orang yang berniaga kalau ada bisnes. Setelah itulah yang last kali FAST adalah kita perlu mengambil tindakan lah. Dengar saja tak jadi perubahan. Sebab ilmu kita akan ditelan sekali masuk dalam kan. Anak-anak pula telinga. Ayah kata dia tahu dulu. Kami tak tahu. Dia bila macam ni tenangkan impian pada ayah dan anak dia sekali senang. Kan? Percaya. So lebih kurang ni lah konsep dia punya perkongsian tu. So kalau ustaz rasa ada benda-benda yang sensitif ke yang perlu